Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu sekali lagi dengan saya Nazri Kahar dari World Trade Center Kuala Lumpur. Ini agenda awal ini menjelang kita menyambut Hari Malaysia, satu hari yang besar. Kebersamaan kita mewujudkan sebuah bangsa merdeka dari Sabah, Sarawak hinggalah Semenanjung Malaysia. Tetapi ketika pandemik COVID-19 ini, kita meraihkan dengan penuh keinsafan bahawa setiap unit keluarga, unit masyarakat di dalam negara kita amat berharga, amat bernilai nyawa mereka. Dan apabila kita menghadapi COVID-19, ribuan yang mati akibat pandemik ini dan ramai yang terkesan. Ada yang menjadi yatim piatu, ada yang kehilangan ibu dan juga ayah dan juga ahli keluarga yang lain, anak-anak dan sebagainya. Ada kehilangan datuk dan juga nenek, ada yang kehilangan sahabat handai taulan. Dan bagaimana juga yang hidup ini, mereka yang sudah meninggal mungkin selesai satu masalah, tetapi yang hidup, mereka terpaksa bergelut untuk meneruskan kehidupan tanpa orang yang tersayang. Ada yang kehilangan breadwinner ataupun mereka yang menjadi tunggak keluarga mencari pendapatan. Tetapi dalam masa yang sama kita tahu tekanan yang dihadapi oleh setiap unit keluarga di negara kita bukan kepalang peritnya pada ketika ini. Ada yang membuat keputusan di luar jangkauan mereka, yang terpaksa membunuh diri, yang menghadapi tekanan mental, tekanan perasaan yang melampau, yang menyebabkan mereka tidak boleh berfikir langsung kerana mereka tidak pernah menghadapi situasi sebegini. Amat sedih dan juga amat malang kita mendengar setiap hari berita ibu bapa terpaksa membunuh diri ataupun terpaksa memaksa anak-anak mereka meminum racun serangga ataupun racun perosak kerana mereka tak sanggup melihat anak mereka tertekan, kelaparan dan tidak mempunyai apa-apa untuk dimakan saban hari di atas meja. Jadi itu yang akan kita bincangkan sempena Hari Malaysia dan bagaimana keluarga Malaysia ini mempunyai empati dan simpati dalam situasi menghadapi COVID-19 dan apakah kita hanya berpeluk tubuh saja. Jadi di talian melalui Skype pada malam ini saya akan bersama dengan Profesor Dr. Muhammad Tajuddin Muhammad Rasdi, Profesor Seni Bina dan juga seorang pengkritik sosial yang aktif di media dari Universiti UCSI. Assalamualaikum Prof, apa khabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah. Terima kasih Prof. Mungkin sebagai permulaan, adakah Prof bersetuju apa yang saya ungkapkan pada awal tadi bahawa ketika pandemik ini kita melihat realiti ada sedikit kelompongan dalam sistem nilai dan sistem keluarga kita dan juga sistem masyarakat bahawa bagi mereka yang terkesan seolah-olah mereka tiada harapan, mereka tiada siapa yang perlu dirujuk dan akhirnya mereka membuat satu keputusan yang luar biasa dan amat besar sekali sampai sehingga mereka mengorbankan nyawa mereka sendiri. Kita tidak mahu lagi perkara itu berlaku. Ya, saya amat bersetuju bahawa COVID-19 ini telah menyerlahkan banyak masalah lah apabila kita tengok bukan saja dalam pendidikan dan juga dalam pekerjaan dan sebagainya. Kita tengok juga bahawa kelompongan tu wujud apabila sistem sosio-ekonomi itu tergendala dan kita tidak bersedia, bukan saja dari sudut kesediaan institusi kerajaan, selalu disalahkan institusi kerajaan, tetapi juga institusi masyarakat sendiri. Contohnya institusi agama, contohnya institusi politik ataupun perwakilan dan juga institusi dari sudut kaum sendiri pun. Jadi bagaimana pula individu-individu yang mengambil keputusan menyedihkan ini, yang saya tulis itu bukan saja membunuh diri, tapi yang paling menyedihkan, membunuh anak sendiri. Jadi ini adalah satu malapetaka yang amat besar. Kalau bunuh sendiri itu satu isu lain. Tetapi apabila tergamak membunuh anak, itu menjadi suatu perkara yang bagi saya amat besar implikasinya kepada struktur masyarakat kita. Prof, kalau kita lihat dari angka statistik yang saya dapat dari Bukit Aman, Polis Diraja Malaysia, dicatatkan sejumlah 638 kes bunuh diri dilaporkan berbanding 262 kes bagi tempoh yang sama bagi tahun 2020, Januari hingga Julai 2020.
iaitu peningkatan sebanyak 143% ataupun 1.4 kali lebih banyak kalau kita rujuk pada tahun sebelumnya iaitu 2019 iaitu 609 kes. Itu belum campur ataupun belum kita lihat statistik untuk 2021. Dan angka ini hampir seragam bagi seluruh dunia. Bagi negara kita mungkin ini satu angka yang amat menggerunkan kerana kita tahu membunuh diri adalah satu perbuatan jenayah dan amat dilarang kalau ikut agama. Kalau agama Islam itu dianggap haram dan sebagainya. Tetapi kita tidak tahu apakah punca mereka membunuh diri sampai ke tahap itu. Jadi dari angka ini bagaimana kita membaca sebenarnya kes dan juga punca yang menyebabkan di kalangan rakyat kita mengambil satu keputusan yang amat tidak orang kata pun rasional dan mereka membuat keputusan sendiri itu dan yakin bahawa dengan membunuh diri, membunuh anak mereka itu masalah yang mereka hadapi ketika ini dapat diselesaikan. Pandangan Prof. Ya, pertama sekali, walaupun saya seorang akademik, saya tak bergantung kepada statistik. Saya tidak suka membuat apa-apa keputusan mengikut statistik. Sekian-sekian jumlah orang mati baru kita nak ambil tindakan. Walaupun satu orang atau dua orang, benda tu satu yang boleh kita halangi. Jadi saya tidak pernah dalam tulisan saya untuk mengikut statistik dan memang saya tidak quote ataupun tidak sebutkan tentang statistik. Sebab statistik ni dia benda yang kita guna untuk benda lain. Tetapi untuk jiwa manusia, emosi dan sebagainya kita perlu lihat dari sudut spiritual. Jadi kalau kita lihat kenapa perkara ini boleh berlaku, kita ambil macam ini je lah. Isu bunuh diri ni mungkin ada banyak dia punya sebabnya, putus cinta dan sebagainya. Jadi itu satu hal yang lain. Yang saya pentingkan pada hari ini adalah apabila tergamak membunuh anak dan isu dia memang jelas adalah isu kemiskinan. Tidak tahu punca mana nak cari makan satu hal. Kemudian macam mana anak ni nak dijaga? Siapa nak jaga? Jadi saya dapati bahawa keputusan itu telah dibuat apabila mengenangkan bahawa mereka semua ni tidak mempunyai keyakinan sama ada dalam institusi kaum, institusi keluarga masing-masing atau institusi kerajaan untuk membantu anak-anak mereka. Kalau mereka dah nak ambil nyawa mereka sendiri itu satu hal. Tetapi kenapa pula anak-anak dimangsakan sebegini? Jadi ini soalan bukan kepada isu bunuh diri. Jadi macam polis pun declare isu bunuh diri. Tetapi kita nak tengok kepada kita punya orang kata apa, setup of the society yang menjadi satu jelas bagaimana kita dalam dunia moden ini kita telah menjadi satu keterasingan, suatu indifference atau apathy, iaitu macam ketidakpedulian dalam masyarakat kita dan ini satu benda yang harus dijadikan isu besar untuk penyusunan semula sistem pendidikan, sistem agama dan juga sistem sosial kita sendiri. Adakah Prof merasakan Prof banyak kali mengangkat bahawa ada kecacatan, ada kelompongan di kalangan masyarakat, institusi keluarga, institusi politik, institusi agama dan sebagainya. Jadi bagaimana kita ingin memperbaiki keadaan ini? Kalau kita bermula dari keluarga. Jika keadaan sekarang keluarga mungkin itu satu ruang yang paling dekat untuk mereka meminta bantuan. Adakah Prof merasakan dari pengalaman Prof dan juga pemantauan dari laporan media dan sebagainya, kita sudah pun bergerak ke satu masyarakat ataupun sistem keluarga yang individualistik, yang mula meruntuhkan nilai-nilai keakraban, nilai ambil tahu antara adik-beradik dan juga kaum keluarga yang lebih besar itu. Pandangan Prof. Ya, pertama sekali saya nak menyentuh tentang agama. Saya lihat agama Islam khususnya bahawa pelajaran atau pendidikan agama ini kita dah nampak banyak sangat dah. Tiap-tiap pagi kakak saya buka TV, saya tengok memang ada
pengajian agama tiap-tiap hari, bukan sekali-sekala, tiap-tiap hari. Dalam kutubah-kutubah jemaat pun dan boleh di online, saya pun dah buat kajian banyak. Kita tidak lihat bahawa mesej yang dihantar adalah bahawa spirituality ataupun ketinggian keimanan itu dikaitkan dengan keakraban keluarga ataupun menjaga anak-anak yatim. Rasulullah SAW sendiri pernah berkata bahawa kalau orang itu menjaga anak yatim, saya dan dia di akhirat macam ini. Jadi dia letakkan jari dua-dua. Maknanya orang kata apa, kamcing lah kot. Jadi maknanya memang rapat. Sebab Rasulullah SAW sendiri adalah seorang anak yatim. Jadi saya tidak nampak mesej bahawa keimanan itu dikaitkan dengan bagaimana kita membantu orang-orang yang memerlukan bantuan dan juga bagaimana kita boleh melapangkan hidup kita untuk menjaga satu orang pun jadilah. Sebab tadi Rasulullah tadi menguatkan bahawa anak yatim itu disebutkan dalam Quran pun, menjaga harta anak yatim dan juga anak yatim itu perlu dijaga dan sebagainya, adalah sesuatu yang saya rasa tidak diperkukuhkan ataupun dijelaskan. Yang dijelaskan keimanan berkait dengan ritual, sembahyang, zikir dan sebagainya. Walaupun itu memang ada khasiatnya, tetapi aspek sosial itu dijadikan sesuatu yang macam ekstra ataupun macam tak berapa penting. Wahal itu adalah sifatnya yang penting. Jadi pertama sekali saya rasa aspek agama harus dipertekankan bahawa membantu. Tambah pula di dalam Al-Quran saya rasa disebutkan bahawa orang yang miskin ni bukannya dia nak bagi tahu yang dia miskin. Jadi kita sendiri kena find out ataupun kita tahu. Jadi macam ada institusi zakat, institusi welfare atau kebajikan, saya pun heran apa dia orang ni buat. Tak boleh ke dia orang pergi cari daripada duduk situ tunggu orang report, saya tak ada duit tuan. Jadi saya rasa benda proaktif ni harus dikuatkan selain daripada aspek keagamaan, aspek pentadbiran melalui keagamaan ataupun melalui institusi kebajikan. Contohnya saya sendiri pun tak tahu kalau saya nak minta tolong, nombor apa nak telefon ni, siapa yang saya nak panggil ni dan sebagainya. Prof, adakah kita perlu menukar sedikit naratif ini, pendekatan ini? Kerana dalam agama juga sering kita diangkat ataupun diajak mereka yang melakukan kebajikan itu, iaitu tangan yang di atas itu lebih baik dari tangan yang menerima. Jadi konotasinya mereka yang memberi sedekah, menginfakkan harta lebih baik sifatnya ataupun statusnya berbanding orang yang menerima. Orang yang menerima ini itulah asnaf, orang miskin, orang fakir, anak yatim dan sebagainya. Apabila kita merujuk kepada kelompok ini, mereka dianggap sebagai akan mencabar maruah mereka kerana mereka miskin, kerana mereka fakir, kerana mereka anak yatim. Jadi bagaimana kita boleh mengubah naratif ini? Kerana agama juga memberi ruang kepada kita bahawa tidak salah kita mengaku miskin. Kerana miskin itu memang ada dalam status strata ekonomi manusia yang sejak Nabi Adam lagi. Jadi bagaimana kita juga perlu berlaku adil kepada kelompok yang tertekan ini bahawa anda mengaku miskin, anda perlu dirujuk, anda perlu mengaku dan perlu dibantu. Dan masyarakat perlu membuka minda bahawa mereka yang tertekan ini sebenarnya mungkin di kalangan ahli keluarga kita dan mungkin di kalangan kejiranan kita. Pandangan Prof? Dua perkara lah. Yang pertama, sebelum pandemik saya telah terbaca satu laporan pada setengah tahun, belum cukup 1 tahun, 400,000 permit umrah telah diluluskan. Maknanya 400,000 umat Islam orang Melayu mungkin di dalam Malaysia ni pergi umrah. Jadi itu satu ialah perbuatan yang baik. Jadi kalau kita lihat seorang berbelanja RM10,000, 400,000 tu dah mencapai satu nilai yang cukup tinggi. Jadi bagi orang yang pergi sekali tu alhamdulillah lah, tetapi yang pergi berkali-kali, kalau boleh difikirkan bahawa harta ataupun wang ringgit itu lebih baik dibahagikan kepada yang memerlukan. Anak-anak yang tidak ada buku, nak tulis, nak pergi sekolah pun tak dapat makan dan sebagainya.
Jadi bukan kata kita tak ada keuangan, tapi kita memang ada dana, cuma itu yang saya kata, pendidikan agama itu sendiri. Pendidikan agama selalu ditekankan ritual. Ritual tu penting. Umrah tu sekali bagus. 4 kali lagi bagus. Kenapa tak cakap sekali alhamdulillah bagus. Yang 3 kali tu kalau diinfakkan itu dia berpanjang-panjangan. Sebab kalau kita pergi sekali balik itu sajalah. Tapi infak tu dia berpanjang-panjangan sampai lama lah. Walaupun kita dah meninggal dunia. Itu yang satu. Yang keduanya, contohnya dalam sosial media. Kalau Nilofa tu pergi Langkawi pun kita boleh dapat tahu. Tak kalah kita tak dapat tahu orang-orang yang miskin. Kan? Orang-orang yang memerlukan. Cuma kita nak kena pergi tanya. Jadi di akhirat ada satu hadis Qudsi mengatakan bahawa Allah berkata, aku berlapar. Kenapa kamu tak bagi makan? Anak Adam kata, kamu Tuhan. Macam mana saya nak bagi makan? Allah kata, kalau kamu bagi makan orang yang berlapar, kamu akan menjumpai aku bersamanya. Jadi itu menunjukkan bahawa keimanan yang tinggi itu berkait rapat terus dengan bantuan. Bukan saja kepada seagama kita. Ini ada juga penyakit yang tolong hanya seagama saja dengan sekaum saja. Ya, kena juga kita tolong semua. Jadi kalau tidak disoal kenapa orang sebelah ni berlapar, jiran kamu tak tahu pun yang dia berlapar. Jadi nak jawab macam mana tu? Jiran tu tak kira lah jiran seagama atau sekaum atau tidak. Itu satu benda yang saya rasa perlu dipertingkatkan. Dalam pandemik ini kita lihat inisiatif rakyat menjaga rakyat amat terserlah. Yang kita lihat ada menggunakan kekuatan maya dan dunia digital misalnya. Kita jaga .co misalnya, dia hampir meruntuhkan tembok-tembok birokrasi dan juga kita memilih bagi kita yang ingin menolong. Kerana mengangkat bendera putih itu, kita tidak mengetahui latar mereka. Kita tidak mengetahui agama mereka. Kita tidak mengetahui bangsa mereka. Kita tidak mengetahui mereka tinggal di mana. Hanya mereka mengangkat bendera putih dan nombor telefon kita tahu dan lokasi GPS. Ini amat menarik sekali. Apa yang Prof dapat lihat dengan bendera putih dan juga kita jaga.co ini misalnya boleh menjadi satu batu loncatan bahawa apabila kita ingin membantu orang yang terdesak itu sebenarnya kita perlu memadamkan hal berkaitan birokrasi, berkaitan dengan agama, dengan bangsa, lokaliti dan sebagainya. Kerana orang Bukit Damansara mungkin ada yang tersepit. Kerana dahulu mereka jadi jutawan kerana bisnes bagus. Sekarang mereka terduduk kerana mungkin muflis ataupun perniagaan gulung tikar. Tetapi mereka tidak tergolong dalam asnaf. Mereka tidak tergolong dalam Jabatan Kebajikan Masyarakat. Pandangan Prof? Ya, saya teringat kepada ucapan arwah Siddiq Fazil, mantan Presiden ABIM dan juga tokoh Ma'al Hijrah dalam satu ucapan mengatakan bahawa kita di Malaysia ni dia menggunakan perkataan umat kepada keseluruhan rakyat Malaysia dengan mengatakan bahawa kita adalah sekeluarga dari sudut agama, sekeluarga dari sudut warga negara dan sekeluarga dari sudut kemanusiaan. Jadi maknanya kita ni adalah sekeluarga dengan semua orang. Dan saya amat terkilan mesej sedemikian saya tak jumpa langsung. Yang selalu saya jumpa dalam WhatsApp, kita collect duit bagi pada madrasah, alhamdulillah. Tetapi saya tak pernah pula dengar yang lain tu. Jadi kadang-kadang tu ada macam bersih pun ada buat kutipan. Rakan saya Haris Iskandar pun daripada menjadi pelawak sekarang menjadi seorang yang mengurus derma-derma kepada yang miskin dan juga ramai lagi yang berbuat demikian yang tidak kenal kepada agama, kaum dan sebagainya. Jadi saya rasa kalau dapat dipertingkatkan mesej bahawa membantu masyarakat, janganlah kita hanya mengharap kerajaan sahaja, tetapi kita sesama manusia, sesama warga negara, sesama komuniti, sesama kita semua untuk
membantu. Jadi ini adalah berkaitan kepada satu ketinggian keimanan yang selalu disebutkan sedekah di dalam Al-Quran tu. Ya. Yang selalu kita ingat, selalulah saya tahu bahawa pendidikan sedekah ni dia jadi macam tu yang saya kata macam benda ekstra, benda yang tidak sepenting kepada ritual seperti sembahyang, puasa, pergi haji dan sebagainya. Dia tidak macam itu. Prof, kita kaitkan kemiskinan dan situasi pandemik adalah tekanan perasaan, tekanan mental yang melampau dan kelompok-kelompok yang tidak mampu mendiagnos ataupun mengetahui mereka menghadapi tekanan perasaan, tekanan mental ini dan akhirnya mereka membuat keputusan sendiri yang sedemikian rupa. Apa lonjakan lain ataupun pendekatan daripada pihak KKM misalnya, NGO, kita tahu mereka melakukan bantuan psikososial dan sebagainya. Tetapi kita sedia maklum juga itu tidak cukup. Kerana ada tabu di kalangan masyarakat bahawa orang tekanan mental ni dikatakan terus gila. Mereka ini tidak ada apa masalah kerana mereka luaran sihat, tidak ada kecacatan fizikal dan sebagainya. Boleh makan, boleh keluar mencari kerja dan sebagainya. Bagaimana kita melakukan perubahan untuk melihat mereka yang dalam tekanan ini dan kita mampu merujuk mereka kepada pakar psikologi dan juga psikiatris? Ya, betul apa yang dicakap tu. Saya sebenarnya adalah salah seorang yang melalui apa yang dikatakan penyakit mental, iaitu anxiety disorder selama 6 tahun pada tahun 2007 atau 2006 yang hampir mengakhirkan karya saya sebagai seorang akademik. Jadi saya tahulah apa yang disebutkan sebagai orang kata apa, penyakit mental. Dan memang betul orang banyakkannya bila dia kata penyakit mental je dia orang gila lah. Satu. Keduanya, kalau mental tak mental dia kata kena usik jin lah dan sebagainya, dia cari bomoh dan sebagainya. Jadi kita boleh pertingkatkan dari sudut program-program yang dalam televisyen serta juga forum-forum daripada public ataupun universiti awam yang mempunyai banyak kepakaran dalam bidang psikologi, banyak beribu-ribu profesor dan profesor madya. Jadi kita kena lepaskan apa yang dikatakan naratif mental health ni sebagai sesuatu yang pelik. Wah, benda tu tak pelik langsung. Hampir semua orang akan ada sedikit isu tentang mental health. Cuma dia tak tahu that yang dialaminya itu adalah mental health, anxiety, agoraphobia ataupun panic disorder, dengar-dengar suara dan sebagainya. Prof, satu aspek yang kita terlepas pandang ataupun penting ketika ini, di awal perbincangan kita angkat iaitu berkaitan dengan diskriminasi cubaan bunuh diri ataupun menganggap cubaan bunuh diri bukan satu kesalahan jenayah. Perlu diberikan tumpuan. Pandangan Prof? Saya rasa benda tentang janganlah kita dibuatkan benda tu sudah jatuh di timpa tangga. Jadi saya rasa kita tak bolehlah nak menahan satu perkara tu dengan membuat undang-undang hukuman sedemikian. Saya rasa yang lebih penting adalah awareness ataupun kesedaran kepada masyarakat melalui pendidikan. Pendidikan melalui pendidikan sosial ataupun pendidikan agama, dan pendidikan agama, supaya kita tukar naratif pendidikan agama tu daripada terlalu ritual dan terlalu berkait dengan benda-benda yang tidak membangun kita sebagai masyarakat yang lebih berpendidikan, yang lebih sedar tentang pelbagai isu-isu seperti mental health yang menjadi satu perkara yang bukan kata mengganggu, tetapi adalah sebahagian daripada hidup. Ia satu benda yang sebahagian daripada kita punya sebagai manusia lah. Kalau manusia tu kita tak rasa risau keterlaluan apa tu, jadi benda yang pelik. Jadi benda tu kalau terjadi sesuatu dan ia menjadi benda panjang lebar sikit, maka kita dah kata orang gila lah dan sebagainya. Benda-benda ni kita tak boleh biarkan. Kita kena go one level higher.
iaitu ia lebih tinggi dari sudut kesedaran. Ya, realitinya masyarakat memang terkesan sekarang. Bagi mereka yang mungkin di kelompok yang terbawah lagi terkesan kerana mereka tidak ada resources ataupun tidak ada ruang untuk mereka rujuk kerana mereka sudah sedia ada susah. Jadi kitalah di kalangan keluarga, di kalangan masyarakat, kejiranan, jenguklah kalau di dalam karya ataupun komuniti kita ada kelompok-kelompok yang kita dah tahu pun susah, mungkin bolehlah ziarah tengok. Kerana itu peranan yang kita boleh lakukan untuk membantu mereka. Terima kasih Prof atas pandangan dan analisis yang menarik pada malam Hari Malaysia ini. Profesor Dr. Muhammad Tajuddin Muhammad Rasdi, seorang pengamat sosiopolitik dari Universiti UCSI. Sekian saja agenda Awani pada malam ini. Saya Nazri Kaha. InsyaAllah kita jumpa lagi. Salam Hari Malaysia.